أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dapat lagi kita bersama-sama untuk kita sambung pelajaran kita dalam subjek akhlak, pelajaran yang kelima, iaitu tajuknya adalah ketaatan. Baik, insyaAllah pada akhir pembelajaran ini anak-anak semua akan dapat memahami pengertian taat dan serta kepentingannya menjadikan sifat taat sebagai amalan dalam kehidupan, mengetahui tentang akibat tidak mentaati Allah dan Rasul dan ulil amri. Baik, apakah dia ketaatan? Ketaatan ini adalah cerminan kepada keimanan seseorang Muslim, keimanan seseorang orang Islam. Sebagai umat Islam ni, kita wajib mentaati perintah agama dan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Perintah, begitu juga dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita kena taat. Mereka yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, akan memperolehi kenikmatan hidup yang tidak terhingga serta diberi pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok muka surat yang ke-51, pengertian dan kepentingan taat ini. Baik, taat dari segi bahasa ialah patuh dan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta perintah pemimpin. Kemudian dari segi istilah pula, patuh, tunduk, tidak mengingkari dan sentiasa menurut perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kemudian apabila kita taat, kita tidak akan membawa diri kita kepada perkara-perkara yang maksiat. Baik, orang yang taat akan melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh dan hatinya akan sentiasa ikhlas. Orang yang taat akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala orang yang ingkar ataupun derhaka akan mendapat siksaan dan ditempatkan di neraka. Kemudian kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa. Baik, ayat ni selalu kita dengar ketika mana khutbah Jumaat, ada khatib selalu membacakan ayat ini dalam khutbahnya. Baik, artinya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya ayat ni ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Bermakna pemimpin bagi sesebuah negara, pemimpin bagi sesebuah negeri, selagi mana mereka ini tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepentingan sifat taat. Apakah dia kepentingan sifat taat? Yang pertama, untuk menyempurnakan iman. Apabila kita taat, maknanya iman kita ini akan sempurna. Seseorang itu tidak sempurna imannya jika tidak taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajukan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, supaya menjadikan hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata wa ulaika humul muflihun, hanyalah mereka berkata kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Bermakna dekat sini, apabila diucapkan oleh orang yang beriman, diajak kepada kitab Allah dan Rasulnya,
kitab Allah dan hadis Nabi SAW supaya menjadi hakim, supaya menjadi pemutus sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata kami dengar dan kami taat. Bermakna yang memutuskan sesuatu ini adalah pemimpin sebuah negara, orang yang berkuasa, hakim, qadi. Baik, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ketika mana orang-orang Islam, ketika mana mereka umat-umat Islam yang ada di dalam suatu tempat tersebut mengikut perintah Allah, mengikut perintah Rasulullah serta mengikut perintah hakim tadi, maknanya mereka ini semua beroleh kejayaan daripada mereka yang berkuasa, orang di atas, orang di bawah, semuanya beroleh kejayaan. Penduduk tersebut beroleh kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk melaksanakan tuntutan Islam, Islam menyeru yang kedua untuk melaksanakan tuntutan Islam, iaitu Islam menyeru seluruh umatnya melaksanakan tuntutan ibadah semata-mata kerana Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surah Al-An'am ayat 126. Ayat 126. Baik. Qul, artinya kita tengok, qul inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Baik, tengok yang ketiga pula, mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah menyediakan kepada orang-orang yang taat ini berbagai-bagai nikmat, ditempatkan pada para nabi, ditempatkan bersama dengan para nabi, bersama dengan siddiqin, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang yang saleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Surah An-Nisa ayat 69. Artinya, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, maka mereka akan disamakan dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Allah kurniakan nikmat syurga bersama dengan orang-orang yang mulia buat mereka yang taat pada perintah Allah, pada perintah Rasul, dan pada perintah pemimpin-pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, apakah pula taat pada Allah? Yang dimaksudkan taat pada Allah ini ialah sifat yang terpuji. Taat kepada Allah ini merupakan sifat yang terpuji, yang wajib semua umat Islam, semua umat manusia dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah taat pada Allah, tunduk pada Allah. Semua wajib taat, wajib tunduk pada perintah Allah dan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian, taat suruhan Allah ini terbahagi kepada dua perkara. Perkara yang pertama ialah wajib dan sunnah. Perkara wajib dan sunnah. Perkara yang diperintahkan ini adalah wajib dan sunnah. Yang pertama. Yang kemudian wajib itu adalah ketika mana kita perlu menunaikan, mengerjakan solat fardu 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, zakat dan lain-lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir." Wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan tunaikanlah zakat apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu.
tentulah kamu akan mendapat balasan pahala. Tajiduhu indallah, tentulah kamu akan dapat balasan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan, segala yang kamu perbuat di atas muka bumi ini. Baik, tu perkara wajib. Kita wajib buat semua tu sebab itu adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua dalam perkara wajib adalah sunnah. Yang kedua dalam perkara yang diperintahkan Allah ini adalah sunnah. Mengamalkan ibadat-ibadat sunat yang telah diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan seharian kita. Contohnya memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan ingat Allah, mencatat hutang, maknanya yang seterusnya membaca Al-Quran dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Quran, surah Al-Muzammil. Artinya, oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam solat. Bacalah yang mana mudah bagi kamu dalam solat. Ini benda yang Allah memerintahkan kepada kita, iaitu ibadah-ibadah sunnah. Okay. Kemudian perkara yang kedua, itu tadi perkara yang pertama ada dua. Dalam perkara pertama ada dua, wajib dan sunnah. Dan dalam perkara yang kedua ialah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu haram dan makruh. Perkara dilarang oleh Allah iaitu haram dan makruh. Dua juga, haram dan makruh. Okey, kita tengok apa dia haram. Menjauhi diri daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia perkara yang Allah larang? Apakah dia perkara yang haram ini? Iaitu menderhaka kepada ibu bapa, berjudi, minum arak, berzina, riba dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Baik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yakni ditujukan kepada semua orang yang beriman, semua orang Islam. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba atau mengambil riba. Adha'afan mudha'afah, dengan berlipat-lipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Ini ayat yang Allah larang untuk mengambil riba, makan riba. Kemudian selain daripada perkara haram, perkara yang dilarang oleh Allah yang kedua adalah perkara makruh, iaitu menjauhkan diri daripada perkara yang boleh mengurangkan pahala dalam ibadah harian. Contohnya memakai pakaian yang bercorak-corak ketika solat. Memakai pakaian yang bercorak-corak ketika solat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun wa qala shaghalasni a'lamu hazihi izhabu biha ila abi jahmin wa'tuni bi anbijaniyah, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat memakai baju bercorak-corak. Lalu baginda bersabda, corak baju ini menggangguku ketika sedang salat. Kerana itu bawalah baju ini kepada Abu Jahmin, tukar dengan yang polos. Maknanya yang polos ni yang tidak ada corak, yang kosong. Okey, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makruh. Baik, kemudian kebaikan. Tengok pula kebaikan taat kepada Allah. Apabila kita taat kepada Allah, antara kebaikan yang kita boleh dapat ialah akan selalu mencintai dan mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan sentiasa tenang dan redha hatinya. Yang ketiga, selalu bertaubat kepadanya. Yang keempat, takut untuk melakukan dosa. Yang kelima, sentiasa bersedia berkorban demi kepentingan agama Islam. Tanda-tanda orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara tanda-tandanya ialah yang pertama, selalu mengingati mati, kerana mati adalah perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, ikhlas berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala, bertujuan kita mendekatkan diri dengan Allah. Yang ketiga,
jiwanya tenang apabila mengingati Allah. Yang keempat, cinta akan dimiliki, cinta akan memelihara syiar Islam. Yang kelima, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan dengan ikhlas. Mengapa kita kena wajib dan taat kepada Allah? Perlunya kita wajib dan taat kepada Allah, kepada perintah Allah adalah kerana Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita. Tak ada satu kuasa lain pun yang mampu menjadikan manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta alam yang kita duduk ini, dunia ini, alam semesta ini, semuanya Allah yang jadikan. Tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasa Allah. Kemudian Allah jugalah yang menyediakan rezeki kepada kita dalam pelbagai-bagai nikmat. Sama ada nikmat kita bernafas, nikmat kita hidup, nikmat kita mampu membuka mata, nikmat badan kita mampu bergerak, tangan kita, kaki kita, semuanya Allah yang berikan. Maknanya selagi mana kita hidup atas muka dunia ini, muka bumi ini, kita bernafas, kita tidak lari daripada perlu mentaati kepada perintah Allah yang telah menciptakan bumi ini, menciptakan alam semesta ini dan menciptakan diri kita. Akibat buruk bagi orang yang tidak mahu taat kepada Allah, akibatnya yang pertama, nikmat kehidupan akan dihapuskan. Kemudian yang kedua, rezekinya akan sempit dan tidak ada keberkatan dalam rezekinya. Yang ketiga, hatinya tidak pernah tenang. Hatinya tak tenang langsung. Sebab apa? Tidak taat kepada Allah. Dan yang keempat, di dunia dia akan diseksa dan di akhirat juga dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akibat jika kita tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu sahaja pelajaran untuk kita hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan cuba sambung taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.